Kalau kita tidak mengetahui mengenai sejarah, kita tidak akan tahu macam mana Malaysia ni tumbuh. Bagaimana perlembagaan ini boleh tumbuh. Melalui sejarah kita akan faham politik, kita akan faham mengenai perlembagaan negara. Jati diri mereka ni sangat kuat. Apabila ada perkara-perkara yang menyebabkan isu-isu negara, di situ mereka akan cuba baca sejarah. Kalau kita sebut mengenai tanggal 31 Ogos, mesti ramai yang tahu ialah tarikh kemerdekaan negara kita. Tarikh tu negara kita bebas daripada cengkaman penjajah. Tapi jangan terkejut kalau hari ini mungkin ada setengah generasi muda yang menganggap tarikh 31 Ogos tu hanya sebagai satu cuti umum saja. Kerana apa? Kerana mereka tak menghayati erti kemerdekaan tu. Jadi itulah sebab tu pentingnya subjek sejarah. Subjek sejarah ini penting kerana dari sejarah itulah, subjek itulah yang kita akan kenal asal-usul kita, apa yang telah berlaku di negara kita sebelum ini. Dari situ kita akan rasa cinta kepada negara lah. Okay. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan seorang bakal guru sejarah. Okay, insyaAllah kita bersama dengan saudari Nur Maizura Ali. Assalamualaikum, Mai. Boleh bagi Mai Boleh. Okey, Mai adalah Yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Sejarah Permas, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Betul, Mai? Betul. Okey, Mai. Jadi Mai ni bakal cikgu sejarah lah. InsyaAllah kalau ada rezeki. Okey, Mai. Macam mana boleh minat dalam bidang sejarah ni, Mai? Kalau nak ikutkan daripada sekolah, tapi semuanya bermula dengan cikgu. Maksudnya kalau macam cara cikgu tu mengajar best, selalu bercerita, itu yang menyebabkan minat kepada sejarah lah. Tapi kalau bab fakta ni kurang sikit, tapi disebabkan cikgu tu jadi minat lah kepada fakta macam tu. Jadi Mat, bercakap tengah subjek sejarah kan. Jadi sebenarnya Mat, boleh tak menjelaskan bila sebenarnya subjek sejarah ni mula diperkenalkan dan mungkin apa sebenarnya tujuan subjek sejarah diperkenalkan? Okey. Sebenarnya subjek sejarah ni mula diperkenalkan daripada kedatangan Islam ke alam Melayu lagi. Dan seterusnya hasrat kerajaan untuk adakan subjek sejarah di sekolah menengah dan juga adalah pada tahun 1989. Dan subjek sejarah ini merupakan elemen asas dalam pembinaan negara bangsa di samping memupuk kecintaan dan juga patriotisme. Maksudnya, subjek sejarah ini sudah bermula daripada sebelum kemerdekaan lagi. Sudah ada subjek sejarah yang masa kalau nak tahu, kalau kita nak ikutkan ketika munculnya sekolah vernacular, itu tidaklah terkait sepenuhnya. Tapi apabila dasar kerajaan telah mengeluarkan dasar, jadi sudah muncullah subjek sejarah di sekolah-sekolah. Ianya seperti yang saya jelaskan tadi lah, untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak muda, dalam kalangan pelajar. Ya, itu dia soal bakal guru. Penjelasan dia tu dengan tarikh-tarikh pun ingat tu. Kalau saya tak ingat tarikh ni. Jadi Mai, bagi Mai sendiri sejarah ni kena ingat fakta je, tarikh-tarikh ke, ataupun kena faham apa maksud di sebalik cerita tu. Bagi Mai sendirilah. Bagi Mai sendiri sebenarnya fakta, tarikh tu semua penting. Sebab kalau kita tak ingat tarikh, susahlah untuk kita memahami penceritaan. Sebab setiap tarikh dalam sejarah tu ada peristiwa-peristiwa penting dia tersendiri. Kalau macam kita tak ingat tarikh, kita tak tahu bila peristiwa tu berlaku. Macam tu. Ya, sebab itulah penting. Sebab kalau kita ingat ramai yang tak minat sejarah sebabkan terlalu banyak fakta. Tapi sebenarnya sejarah ni satu cerita kan, Mai? Patutnya menarik lah kan? Sebab, mungkin Mai nak jelaskan lagi? Sejarah ni sebenarnya dia satu jalan cerita mengenai sesuatu, tetapi pelajar menyebabkan rasa sejarah ni susah dan membosankan apabila mereka ingat sejarah ni satu fakta yang memang fakta. Sebab tu bagi Mai sebagai seorang sebagai bakal guru, dan Mai ambil sebagai contoh cikgu form tingkatan 6 Mai kan, dia tak tekan sangat fakta tu, tapi dia bercerita. Dia suka bercerita. Jadi tu kita akan ambil sendiri lah mana faktanya. Dekat situ pelajar akan analisis sendiri. Sebenarnya kalau kita terlalu menekankan, sejarah ni fakta, korang kena hafal ni, korang kena ingat tarikh-tarikh ni. Jadi dekat situ pelajar akan stres tau. Macam sejarah ni mesti kena hafal, sejarah ni mesti kena ingat benda ni. Sebab bagi Mai kalau kita tahu cerita,
kita tahu macam mana perjalanan cerita, lagi senang untuk kita fahami untuk sesuatu perkara tu. Macam tu. Betul. Tapi mungkin sebab apa, psychologically lah kita rasa banyak sangat perkataan nak dibaca kan, ataupun minat membaca tu mungkin kurang, ataupun pendekatan silibus. Jadi kita tahu subjek sejarah ni kan dah banyak lalui proses perubahan. Daripada awal dulu kalau saya ingat zaman mak ayah saya banyak mengingat fakta, dia kata ingat tarikh tu tarikh ni, tapi bila zaman saya ingat dulu lebih kepada menghayati apa sebalik cerita tu. Jadi sekarang pula macam mana? Boleh Mai ceritakan tak apa revolusi subjek sejarah kat Malaysia ni? Okay, sekarang ni kita tahu pun dalam Malaysia ni, dan bukan Malaysia sajalah, dunia kita pun sekarang dah dipenuhi dengan teknologi moden. Jadi pendidikan yang menggunakan pendidikan secara tradisional, iaitu chalk and talk, maksudnya itu dah tak ada dah, sebab menggunakan grafik-grafik. Kalau kita tengok buku sejarah sekarang, Mai suka tengok buku sejarah tingkatan 1 sebab banyak sangat gambar, membuat main dengan warna. Jadi dekat situ sebenarnya bagi Mai, kalau kita dapat menarik pelajar dengan gambar-gambar, jadi mereka tidak fikirkan bahawa sejarah ni hanya tulisan dan fakta semata-mata. Lepas tu sekarang pun guru-guru dah banyak menggunakan pendidikan, menggunakan video, buat kuis kahut, sebab kita pun sekarang dalam keadaan pandemik, jadi kebanyakan pembelajaran adalah di atas talian. Jadi guru-guru memerlukan teknologi-teknologi baru untuk lakukan pembelajaran ni. Jadi dekat situ kita boleh nampaklah perubahannya daripada sebuah pendidikan yang menggunakan cara tradisional kepada cara yang menggunakan aplikasi teknologi. Ya. Mai suka tengok movie-movie sejarah tak? Cerita-cerita sejarah Malaysia. Suka kan? Jadi ada tak apa tu, mungkin dalam silibus tu perlu ada menonton filem sejarah ke, Lieutenant Adnan ke, cerita sejarah lah, Bukit Kepong ke, ada tak macam itu? Ada. Sebenarnya kalau ada setengah macam Mai untuk lecturer Mai, dia akan cakap awak boleh tengok cerita ni, pasal ni. Nanti dia bagi tahu lah cerita apa, kakak bagi tahu buku-buku cerita yang berkenaan dengan sejarah. Kadang-kadang cikgu-cikgu dekat sekolah pun ada guna pendekatan macam tu. Okeylah kelas, hari ni tak payah belajar, kita tengok movie. Jadi ramai-ramai tengok movie pasal sejarah. Dan benda tu pun merupakan salah satu benda yang menarik lah, sebab stres kan asyik menghafal je. Tapi kali ni cikgu buat tengok movie pula macam tu. Yalah, betul. Sejarah ni kalau saya ingat zaman dulu dia tak ada ajar di zaman di sekolah rendah. Kemudian diperkenalkan daripada sekolah rendah lagi. Jadi kenapa penting kita kena ajar anak-anak kecil ni, budak-budak adik-adik sekolah rendah ni, mungkin daripada tadika kita nak ajar dia sejarah Malaysia ni. Sebenarnya sejarah ni dah diperkenalkan sebelum kemerdekaan lagi kepada pelajar sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah, tapi disebabkan pendidikan kita pun berubah, jadi kita terus menetapkan kepada sekolah menengah sajalah, seperti tadi 1989 tu. Okey, pada pendapat Mai, sejarah ni perlu dipupuk daripada sekolah rendah adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar. Kalau sekolah rendah ni, pendedahan yang diberikan bukannya betul mengenai sejarah, seperti apa itu sejarah, lepas tu sejarah-sejarah awal. Lepas tu selain itu, kalau macam bagi pendapat Mai lah, meletup buluh biarlah dari rebungnya orang kita belajar daripada awal, daripada sekolah rendah tu, dianya akan mumpuk lagi sebab budak sekolah rendah ni, dia lagi macam, kalau orang cakap kalau merdeka tu dia paling excited. Jadi bila dia punya subjek sejarah pada sekolah rendah, akan memupuk semangatkan negara tu sampai ke besar. Macam tu. Pada pendapat Mai lah macam tu. Ya, patutnya pupuk jati diri tu daripada sekolah rendah lagi lah. Pada pandangan Mai sendiri lah, mungkin Mai rasa jati diri generasi muda sekarang ni cukup kuat tak Mai? Sebenarnya jati diri generasi muda ni kita tak tumpukan kepada sekolah rendah atau sekolah menengah. Mai ambil secara keseluruhan iaitu generasi Z. Sebenarnya jati diri mereka ni sangat kuat. Kita boleh tengok macam mana sekarang yang berlaku kan di negara kita. Itu tak nak sentuh sangat. Okay, saya suka tengok di dalam Twitter. Twitter pun kita tahu kan, Twitter merupakan tempat-tempat yang ada anak-anak muda yang sentiasa memberikan pandangan, yang sentiasa memberikan pendapat. Jadi dekat situ boleh nampak bahawa perasaan cinta akan negara diorang ni masih terpupuk, walaupun
kalau nak ikutkan, diorang tak ambil pun sejarah tu sampai macam kita orang sampai KPT, hanya sampai sekolah menengah saja. Tapi apabila ada perkara-perkara yang melibatkan isu-isu negara, melibatkan apa yang berlaku negara, jadi di situ mereka akan cuba baca sejarah. Yalah, untuk tahu pasal masa depan kan. Mereka dekat situ buat trade, sejarah ni dulu macam ni, macam ni. Jadi dekat situ kita boleh nampak lah bahawa generasi Z sekarang ni mereka lebih bersifat ingin mengetahui, ingin mengetahui sejarah, macam ingin menegakkan apa yang telah dikekalkan oleh negara pada zaman dahulu dan sebagainya. Setuju. Baik, Mai. Okey, subjek sejarah sekarang ni dia SPM dah wajib kan? Wajib lulus, betul? Betul. Betul maksudnya. Okey. Jadi Mai setuju tak dengan saya tahu, saya dengar ada orang yang macam mengeluh lah kenapa sejarah ni kena diwajibkan pula untuk lulus. Selama ni mungkin bahasa Melayu je kan, dengan sejarah lagi kan. Mungkin ada serta beban lah kan. Jadi pada Mai sendiri macam mana, Mai? Pada pendapat Mai, benda ni pun Mai pernah dengar juga. Okey, Mai ambil konsep sama seperti yang dia menyatakan bahawa bahasa Melayu tu wajib lulus. Kita tahu bahasa Melayu tu wajib lulus sebabkan bahasa Melayu ni merupakan bahasa ibunda negara. Bahasa yang pertama, bahasa lingua franca. Okey, sama juga seperti sejarah. Maksudnya sejarah ni merupakan perkara yang penting seperti mana bahasa Melayu. Kalau kita tidak mengetahui mengenai sejarah, kita tidak akan tahu macam mana Malaysia ni bubuh, bagaimana perlembagaan ni boleh ditubuh. Jadi, bila kita belajar dan menjadikan sejarah ini merupakan salah satu perkara wajib lulus, dekat situ pelajar memang akan macam kena, dia akan main rasa mesej, boleh kena lulus ni. Jadi, kena baca. Dia ada satu pinpoint macam, aduh, tak buat, macam malas lah, macam malas. Tapi diorang tetap belajar. Dekat situ, ianya merupakan salah satu titik yang penting. Sebab belajar ni kita kena paksa kadang-kadang. Dekat situlah yang diorang akan nampak macam Melayu tu dijadikan sebagai mata pelajaran yang penting dan juga bahasa lingua franca. Lulus. Macam tu. Tapi sebenarnya sejarah tu penting juga kan. Jadi sebab itulah kerajaan mewajibkan subjek sejarah ni supaya orang tak pandang ringan. Betul, Mai? Betul. Gitu, tak pandang enteng, Mas. Tak pandang enteng. Ya. Betul lah. Kadang-kadang bila kita tengok yelah, orang utamakan subjek lain, tapi kerana mungkin dia tak nampak kepentingan sejarah ni kan. Yelah, bukan nak jadi sejarah, alias kalau jadi sejarawan lah kan. Tapi dari segi buku teks mata pelajaran, tadi Mai pun ada cerita sikit kan, ada cakap sikit mengenai buku teks baru yang colourful, yang menarik kan. Buku teks sekolah menengah, sekolah rendah dan sejarah ni. Yang bestnya pasal buku teks sekarang ni, dia dah ada book flip. Book flip orang panggil. Dekat sekarang ni kan kerajaan telah jadikan buku sejarah ni kepada yang boleh kita tengok kat internet yang flip. Lepas tu apa mereka mengenai buku sejarah sekarang, kalau macam dulunya kira gambarnya warna purple, jadi satu bab tu semua warna purple. Lepas tu bab ni warna dia macam itu. Tapi kalau sekarang mereka banyak menggunakan gambar-gambar. Maksudnya bila mereka bercakap mengenai candi Borobudur dan sebagainya, mereka katakan candi Borobudur. Dekat situ kiranya ada rujukan lah macam mana bentuk candi. Lepas tu penggunaan warna pun lagi menarik. Maksudnya bukan menggunakan satu warna saja, tetapi banyak warna. Itu menyebabkan biasa buku teks sejarah sekarang ni, kalau pelajar tengok bosan, tu membingungkan sebab saya rasa buku teks sejarah ni macam buku rujukan yang kat luar. Cantik warna-warni yang macam tu. Yelah, sebab tadi macam Mai pun kata, Mai minat sejarah sebab cikgu. Jadi kadang-kadang bila buku teks tu dah menarik, cikgu kurang berkesan menyampaikan, tak sampai juga. Jadi Mai mungkin ada tak apa pendapat Mai tentang cikgu, kualiti cikgu, cara cikgu nak mengajar sejarah? Bagi Mai, cikgu nak mengajar sejarah, Mai sangat suka ambil pendekatan cikgu tingkatan rendah Mai, cikgu Iris, sebab dia jenis yang sangat sempoi. Masuk kelas, dia tak ada bawa buku teks pun. Masuk kelas, dia suruh kami buat nota sendiri. Dia bagi masa macam dalam 15 minit untuk buat nota sendiri. Lepas tu nanti dia bercerita mengenai tajuk tu. Dia tidak ada tumpukan kepada okey, hari ni kita belajar main point ni. Tapi tak, dia bercerita. Korang nak tahu tak sebenarnya kan dulu Jepun ni macam ni. Jadi macam itu. Bila pengajar cerita macam itu, pelajar akan lagi seronok mendengar.
Mai pergi sekolah MRSM untuk buat masa tu kami perlu buat berbual kan. Kat sekolah tu mereka menggunakan macam mereka buat building macam okey yang ni macam penempatan orang zaman tu. Maksudnya menggunakan talian. Itu pun merupakan salah satu perkara yang bagus. Dan ada juga cikgu yang menunjukkan gambar saja. Dia buka dia melakukan penerapan menggunakan gambar tu. Maksudnya tidak tertumpu sepenuhnya kepada buku teks. Kiranya kita ada menggunakan bahan bantu mengajar yang lain, ini lagi membantu kefahaman pelajar. Seperti menggunakan audio visual, menggunakan gambar-gambar, menggunakan kuis, Kahoot dan sebagainya. Sebab ianya akan merangsang minat pelajar untuk mengajar. Macam Cikgu Mai pernah katalah, dia kata dalam sesi online ni, peratus pelajar untuk masuk kelas sangat-sangat sedikit. Jadi apa yang dia buat? Dia buat game. Sebelum kiranya masuk kelas tu, habis je perbincangan topik, dia akan buat game. Game tu memang sangat seronok lah sebab pelajar boleh buka audio, boleh lah dengar pelajar tu bercakap dengan kawan sendiri. Walaupun agak bising, tapi ianya lagi menarik minat pelajar untuk masuk kelas tu. Okey, Mai, kita cakap tentang skor rendah, skor menengah. Tapi pelajar IPT pula ni macam mana? Kadang-kadang kita rasa pelajar IPT ni mungkin dia dah ada priority dia dah tahu dia apa. Jadi dia tak kisah sangat tentang sejarah. Mai rasa macam mana? Okey, untuk pelajar IPT mengambil sejarah, ia pilihan. Jadi macam kami pelajar mahasiswa sejarah, pilihan kami untuk mengambil ijazah sarjana muda pendidikan sejarah. Tapi ada pelajar-pelajar lain yang mengambil seperti bahasa Melayu, matematik, sains, itu adalah pilihan mereka. Dan pada pendapat Mai, sebenarnya untuk pelajar sejarah, mereka juga boleh belajar di mana-mana. Ilmu berada di mana-mana. Mereka buka Facebook, mereka boleh nampak cerita sejarah, mereka buka Twitter, mereka boleh nampak mengenai sejarah. Kadang-kadang cerita-cerita yang ada di negara kita ni pun ada mengenai selitan-selitan sejarah, isu-isu masa dan sebagainya. Mungkin insya-Allah apa yang mereka belajar di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah yang menjadikan sejarah ini sebagai mata pelajaran wajib telah membina, telah memberikan pendahan untuk mereka menjadi sang anak muda yang mempunyai patriotisme. Tapi sebenarnya bagi pendapat Mai, banyak je sebenarnya perkara yang mereka boleh lakukan untuk mereka mempelajari sejarah. Contohnya kalau macam program yang dijalankan oleh mahasiswa sejarah mengenai webinar sejarah, ianya bukan tertumpu kepada pelajar sejarah saja, tetapi seluruh orang awam, orang universiti. Jadi dekat sini, apabila anak-anak muda sekarang ni, mereka mempunyai satu pegangan. Kalau kita tengok sekarang lah, mereka betul-betul ingin mempertahankan negara. Untuk mempertahankan, mereka perlu mempunyai pandangan yang mempunyai bukti dan juga dengan melakukan pemerhatian. Tanpa perkara ini, tanpa belajar sejarah, membaca buku sejarah, pandangan mereka tu hanya kosong, dekat kosong. Macam, Malaysia akan macam ni. So orang akan tanya, macam mana kau boleh cakap Malaysia macam tu? Mana bukti kau? Tapi apabila mereka belajar sejarah, apabila mereka ingin mengungkap pandangan, mereka kena ada bukti. Jadi dengan itu mereka akan buka juga buku-buku sejarah. Macam tu. Ada pendapat Mai? Ya, betul. Saya setuju sebab kalau tahu orang sekarang ramai nak cakap tentang politik. Orang selalu bayangkan sejarah ni sebab patriotisme je. Tapi sebenarnya dalam sejarah tu juga ada politik, ada diplomasi, kan? Dan macam mana sejarah Melaka dengan China, kan? Itu semua benda tu adalah benda yang selain daripada patriotisme, maksudnya dari segi politik, dari segi dan macam benda lain lah, macam-macam perkara di ekonomi mungkin, kan. Jadi pelajar, contohnya pelajar sains politik juga perlu tahu sejarah, kan. Pelajar ekonomi juga perlu tahu sejarah sebab ada banyak sejarah Malaysia yang menarik mengenai ekonomi, mengenai sains, mengenai perkara-perkara lain lah. Jadi saya rasa perlu tak mungkin diperkenalkan program elektif ke sejarah di sekolah di IPT? Kalau macam dekat di UST sekarang, sejarah pun sejarah pun menjadi salah satu pengajian elektif. Kalau pelajar mereka akan ambil satu major, minor dan juga satu subjek elektif. Dekat situ ada pilihan. Kalau mereka nak ambil untuk subjek tu boleh, ambil pun boleh. Macam tu. Tapi mungkin bentuk dia tu kena berbeza lah, bukanlah sama seperti sekolah, kan.
mungkin sejarah yang ada signifikan kepada subjek ataupun course diorang. Macam Mai? Mai minat sejarah Malaysia je ke ataupun Mai juga minat dengan sejarah-sejarah negara luar? Mai minat dengan, Mai lebih minat pada sejarah luar. Sebab macam sejarah kita dah tahu, lepas tu macam sejarah negara luar dia macam berbeza sedikit. Tu lagi menarik minat lah macam tu. Ya, betul. Antara negara yang Mai paling minat, negara mana? Sejarah dia yang kaya? Filipina. Dengan negara-negara Eropah. Contohnya macam kerajaan Uthmaniyah. Itu dia macam sebab kerajaan Islam kan. Kita dekat situ, kita belajar sesuatu yang baru bahawa Islam ni merupakan salah satu kerajaan yang unggul sehingga macam mana negara Islam tu jatuh. Sangat-sangat menarik minat Mai. Jadi Mai rasa perlu tak generasi muda ni macam Mai juga kena tahu sejarah negara lain? Pada pendapat kita tahu bahawa sejarah negara kita pun ada kaitan dengan negara-negara luar. Sebagai contohnya British, Jepun dan sebagainya. Jadi ianya akan menyebabkan kita mempunyai satu pandangan juga menteliti macam mana negara-negara ni boleh menjadi sebagai kuasa besar yang menariki negara-negara lain. Dan saya rasa ia tidak menjadi satu masalah pun sebab tahu ada setengah pihak yang menyatakan bahawa kalau kita belajar mengenai negara luar ni, ianya membuang masa. Sebab kenapa kita nak kena belajar pasal negara luar? Lebih baik kita fokus kepada sejarah negara kita sendiri. Tapi sebenarnya tidak. Bila pada Mai perspektif perspektif yang macam ini akan menyebabkan kita ni agak mundur sebab satu kita mempunyai dasar yang ada berkaitan dengan negara luar seperti dasar Timor dan juga menteri kita Perdana Menteri kita juga merupakan pro-barat. Jadi dekat situ kita boleh lihat bahawa kita ini mempunyai berkaitan dengan negara luar dan sebagai contohnya sebenarnya negara luar ni sangat-sangat seronok sebab ada negara yang ingin mencapai kemerdekaan dengan peperangan, dengan pelbagai bentuk yang berlainan dengan negara kita. Jadi dekat situ sebenarnya kita lebih menambah pengetahuan dan juga ianya juga akan memberikan manfaat kepada kita. Bahawa Mai bukan nak cakap bahawa kita perlu mengambil pengaruh macam negara kita akan dipengaruhi oleh negara-negara luar. Tapi apa yang negara luar buat tu, kadang-kadang kita boleh jadikan dan dimasukkan ke dalam negara kita. Bukannya tiru 100%, tapi ambil yang baik saja. Contohnya daripada ekonomi, politik dan sosial. Tapi betul lah, sebab kalau kita orang sekarang generasi kita ni kan, generasi muda ni suka travel. Jadi kalau kita travel, contohnya kita pergi Turki ke kan, kita dah benar tahu sejarah negara tu, kan lagi seronok kan. Berbanding kita nampak apa bangunan lama. Okay Mai, tadi kita cakap mengenai pentingnya pengajaran sejarah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai universiti. Jadi bagaimana lah Mai sebagai bakal guru sejarah nak convince especially generasi Z ni betapa pentingnya nak tahu sejarah Malaysia dengan sejarah dunia. Silakan Mai. Okay, seperti mana yang kita tahu, sejarah ni merupakan salah satu subjek yang penting. Jadi ada intipati dan objektifnya mengapa kerajaan berjadikan sejarah ni merupakan salah satu subjek yang penting. Seperti ingin membangkitkan lagi semangat patriotisme. Mungkin ada yang berfikiran kenapa kena belajar sejarah kalau nak tahu kalau nak bangkitkan semangat patriotisme. Kerana dengan sejarah tu kita akan lagi menghargai tokoh-tokoh terdahulu yang telah berusaha dalam mencapai kemerdekaan negara, dalam berusaha meminta kemerdekaan daripada negara luar dan sebagainya. Bukan sahaja di negara kita, malah di negara-negara luar. Seperti negara luar, kita boleh menjadikan mereka sebagai pedoman untuk menjadikan negara kita setanding dengan negara-negara mereka. Okay, sebagai contoh, selain itu juga, pembelajaran sejarah ini akan kita gunakan kerana kita ni, generasi Z merupakan pemacu dan juga pemimpin pada masa akan datang. Jadi dengan adanya sejarah ini, kita tahu bagaimana untuk mempertikatkan politik, untuk mempertukar politik, ekonomi dan juga sosial negara. Pada pendapat Mai, sekiranya generasi sekarang tahu mengenai sejarah, mereka akan lebih memahami kenapa mereka perlu belajar sejarah. Dan sekiranya mereka menghayati apa itu sejarah, mereka akan lebih memahami apa punca dan apa kesan sekiranya mereka belajar sejarah. Itu pada pendapat Mai. Ya, okey Mai. Terima kasih Mai kerana bersama dengan Buah Bestari
Minggu ini penerangan yang cukup baik. Saya doakan Mai terus berjaya menjadi seorang guru sejarah berkaliber. Terima kasih Mai. Assalamualaikum Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dah bincang panjang lebar mengenai kepentingan sejarah ni. Sebenarnya sejarah bukan sekadar dalam buku teks ataupun di sekolah saja. Kita sebagai individu perlu terus mencari ilmu, mempelajari sejarah, kerana melalui sejarah kita akan faham politik, kita akan faham mengenai perlembagaan negara, atau kita faham mengenai apa yang berlaku dalam negara kita dan juga di seluruh negara dunia, peradaban lain. Dan knowledge is power. Lebih banyak kita tahu tentang sejarah, lebih powerful lah kita, insyaAllah. Dan apa yang kita buat itu, segala pendapat kita akan nampak lebih berpengetahuan. Kita tahu asasnya. Kerana kalau tidak, tak ada asas, maka kita akan boleh kata merapulah apa pandangan yang kita sampaikan nanti. Baiklah, sekian saja World Bestari pada minggu ini. Dan jangan lupa, insyaAllah minggu depan kita bersama lagi. Dan jangan lupa like, share, komen siri kali ini dan subscribe semua platform GPS Bestari. Dan juga jangan lupa share, okay, insyaAllah. Sekian saja daripada saya, Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.